Allah dan berada di jalan Allah. Faham atau tidak? Hadis yang lain, kalimatul haq inda sultanil jair afdalul jihad. Kalimatul haq inda sultanil jair. Perkataan yang sebaik-baik jihad itu ialah perkataan benar di hadapan raja yang sah. Maka perbincangan ulama berdasarkan hadis ini. Lalu mereka mengeluarkan apa dia punya solution daripada fatwa masing-masing. Yang terakhir ialah kitab ditulis oleh Ar-Rashid Ridha yang bernama Khilafah. Rashid Ridha ni dia hidup di zaman Khilafah Islamiyah dah tak ada. Sebelum ini para ulama hidup dalam keadaan khilafah tu ada khalifah. Harus diingat bahawa khalifah ni walaupun mereka macam mana sekalipun, mereka bercakap memang dengan nama Allah, dan pemerintahan tidak ada undang Inggeris, tak ada undang Perancis, semuanya merujuk kepada undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kefasikannya, tetapi rujukannya ialah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Rashid Ridha. Rashid Ridha dihidup di waktu ketika mana negara-negara Islam sudah pun berada di dalam, sudah tidak ada lagi apa khalifahnya, kerana khalifah Turki Utsmaniyah sudah pun dah surrender, dah pun mengangkat tangan, tak mau jadi lagi khalifah. Kami tentu kata kami tak mau jadi khalifah. Jadi sudah tidak ada khilafah Islamiyah. Lalu Rashid Ridha menulis kitab Al-Khilafah. Di dalamnya beliau mengutip kembali pandangan ulama. Rupanya perbincangan itu sudah pun dibuat dalam perkara ini. Bahkan boleh dikatakan bahawa kebanyakan para ulama bersetuju bahawa menurunkan pemimpin itu adalah merupakan perkara yang diterima oleh para ulama. Saya kena baca dia punya tagnya lebih bagus. Sebelum saya baca ini juga harus saya bagi tahu bahawa dalam Islam, khususnya dalam bab imarah, dalam kepimpinan ini, Rasulullah tidak menentukan bagaimanakah satu cara untuk melantik pemimpin. Macam mana cara? Melalui demokrasi kah? Atau melalui waliul ahdi? Maknanya melantik daripada anak ke? Tidak ada satu cara yang orang kata yang absolut. Inilah yang Nabi kata. Cuma Nabi memberi konsep bahawa pemimpin tersebut mesti diterima secara majoriti oleh penduduk semasa. Jadi saya dah hurai panjang dalam khutbah. Orang perempuan yang tak datang. Kenapa tak datang itu? Tak datang. So saya dah terang panjang lebar dalam khutbah bahawa tidak ada cara untuk menaikkan pemimpin. Bukan tak ada maksudnya mana Islam yang sempurna. Itu maksudnya Nabi tidak menentukan satu cara khusus. Begitu juga Nabi tidak menentukan satu cara khusus macam mana untuk menurunkan pemimpin tersebut. Tetapi para ulama sekaliannya sepakat bahawa menurunkan pemimpin, khususnya mereka yang sudah unfit ataupun lagi daripada kriteria asal menjadi pemimpin, itu adalah sesuatu yang wajib. Daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Ibnu Hazm ini dalam kitab fiqh, dia dalam mazhab Az-Zahiri. Kita panggil mazhab Zahir. Dia banyak berhukum dengan Zahir. Dalam banyak perkara, isu-isu, dia mesti khilaf dengan ulama yang empat mazhab ini. Dia mazhab yang kelima ni, Ibnu Hazm, dalam kitab Al-Muhalla. Tapi dia ada sebut contoh saya nak sebut. Okey. Fa wal imam wajibut ta'ah. Kepada pemimpin kita wajib ta'ah. Sedangkan fa in zagha an syai'in minhuma. Wajib taat kepada pemimpin selagi mana dia mengikut Quran dan hadis. Sekiranya dia sudah lari daripada keduanya, okey, fa in lam yu'man adahu illa bi khal'i khala'a wa walla ghair. Sekiranya pemimpin itu lari, maksudnya tidak lagi
berkiblatkan kepada Quran dan hadis dan tidak melaksanakan segala tuntutan di dalamnya, maka pada waktu itu dia sudah pun tidak beriman, maka kena kutuk dia. Kena kutuk, azaru. Kena kutuk dia. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah boleh kata pemimpin yang zalim itu, ya zalim. Kena kata zalim gitu kalau berani. Berani kata? Kalau berani boleh. Kalau tak berani jangan kata. Jangan bagi orang yang berani. Maksudnya siapa yang berani dia boleh kata. Kalau tak berani dia diam lah. Kemudian kata lagi, dia kata khala'a wa walla ghaira. Kita kena buang dia dan kita kena lantik orang lain. Dan pandangan ini turut dikongsi oleh mazhab Syafi'i, Abu Hanifah rahimahumullah dengan kata dia yastahiqul asl bil ittifaq, bagi kata dia. Memang berhak untuk kita jatuhkan dia, al-aslu ni jatuh bil ittifaq, secara sepakat di kalangan para ulama. Ini dikutip ni di dalam kitab Al-Khilafah oleh Rashid Ridha. Ditulis lagi dalam pandangan yang lain. Ini banyak ni, saya tak ada baca semua. Wajib okey. Yaqdul hakim bi riqabati al-ummah allati wallatu fa in 'adala wa nafaza ahkam asy-syar'. Wajib taat kepada pemimpin apabila dia adil dan melaksanakan syariat. Wajib ta'atuhu. Wajib taat wa in jara wa harafa khil'atahu wa wallat saghir. Kalau dia dah zalim dan dia menyeleweng ataupun menyimpang masuk ke dalam parit dah, lepas parit ni, maka buanglah dia, kita nanti orang lain. Jadi isu tadi tak timbul. Cuma saya nak kata macam mana, nak revolusi ke evolusi, yang ini tidak ada satu kaedah yang khusus yang ditetapkan oleh Islam. Tapi jika sekiranya evolusi, Imam Asy-Syafi'i mengatakan kaedah yang paling aman itu harus diambil oleh umat Islam. Tetapi jika kaedah tersebut tidak membawa kesan dan ada kemampuan di kalangan umat sekalian nak buat, silakan. Kalau tersebut tidak jadi, wajib kerana ada hadis-hadis yang sebab itu para ulama cukup cermat berbincang kali ini supaya tidaklah makna kita kena berevolusi sama. Dan kita tengok di Libya sudah pun umat Islam bersabar selama 42 tahun. Di Mesir selama 30 tahun. Dan di negara-negara lain, nak kebanyakan negara semua main puluh-puluhan tahun. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Usul. Perbincangan yang panjang. Kalau bicara bab hukum pun panjang Ustaz. Jadi insya-Allah lepas ni bolehlah kita buat satu khutbah Jumaat pasal benda ni Ustaz. Muslimat boleh datang untuk kawan jalan macam masjid baru lah, tak muat muslim ni. Jadi tadi kita dah kerja tinggi Ustaz. Jadi nampak Ustaz macam semangat kita rendah kerja sikit. Pergi kepada kerja 3. Anda tanya Ustaz Dr. Muhammad tentang tadi doktor mengatakan tentang sistem demokrasi lah, yang katanya hanya digunakan perkataan demokrasi ini untuk menarik budi rakyat. Gitulah kurangnya. Jadi bagaimana pula pada pendapat doktor, bagaimana sistem demokrasi yang sebenarnya, yang kini sebenar-benar demokrasi yang menyalurkan suara rakyat ke tempat yang sepatutnya? Jadi boleh doktor ceritakan sikit? Demokrasi hanyalah suatu sistem yang diterima selepas Perang Dunia yang kedua. Di suatu sistem yang selepas itu menjadi ikutan, kerana konon-kononnya demokrasi adalah satu sistem yang boleh mewakili semua rakyat. Dan Presiden Yaman contohnya, Saleh bin Ali bagi saya, dia mendapat undi 91% pada pilihan raya tahun 99. Rakyatnya 90% memberi sokongan daripada sistem demokrasi. Maknanya sistem demokrasi hanya digunakan alat satu. Jadi apakah sistem-sistem lain yang boleh digunakan sebagai suatu sistem bagi sebuah kerajaan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai sebuah kerajaan? Sebenarnya tidak ada apa-apa sistem. Hatta dalam Islam itu sendiri, tidak menyebut ini sistem yang mesti kita laksanakan sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Faisal tadi.
Maknanya selagi keadilan itu diberikan, walaupun pemimpinnya autokratik, semua pada mereka. Saya fikir pada pandangan saya, kalau ia memberikan kebaikan kepada rakyat, maka pemimpin yang autokratik juga dalam kategori Islam. Apa maknanya demokrasi? Tetapi dia menafikan minoriti dan bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Memang ada beberapa perkara tertentu Islam menerima demokrasi, tapi tidak keseluruhan sistem demokrasi itu adalah sistem Islam. Adalah salah untuk kita menyamakan demokrasi itu adalah Islam, Islam itu demokrasi. Dan begitu dengan autokrasi yang saya sebutkan ini. Dengan sistem kerajaan beraja, ada orang kata sistem beraja ini bukan sistem Islam, kerana dia tidak memberi peluang kepada orang lain menjadi pemimpin. Seperti mana yang disebutkan tadi, Islam tidak memberikan garis panduan tertentu, sistem tertentu, selagi mana rakyat diberikan keadilan dan pemimpin bersikap adil. Jadi namalah istilah apa sekalipun, macam di Indonesia disebut semasa Soekarno demokrasi terpimpin, tetapi hakikatnya Soekarno sahaja yang menjadi presiden ketika itu. Dan pada pandangan saya, apa juga istilah, yang paling penting bagaimana Islam itu dilaksanakan, bagaimana pemimpin itu melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim, sebagai pemerintah, dan juga dalam masa yang sama bagaimana rakyat diberi peluang melaksanakan tanggungjawabnya sebagai rakyat, sama ada dia beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Jadi saya tidak letakkan mana-mana sistem yang boleh kita anuti, yang boleh kita jadikan sebagai suatu sistem pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Muhammad. Jadi kiranya istilah itu tidaklah penting asalkan keadilan itu ditegakkan. Betul tak? Tak kira lah Islam. Kalau dulu kita tengok Malaysia pun dia ada pembawaan Islam Hadari. Sekarang kalau kita tengok adanya pembawaan satu Malaysia, rakyat diutamakan pencapaian silap. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tak kira lah pembawaan macam mana pun, asalkan kalau keadilan itu ada untuk rakyat, maka kita setujulah dengan sistem itu. Betul tak? Jadi berbalik kepada Ustaz Isul. Tadi Ustaz ada menyebut kalau kita tengok di Mesir selepas 50 tahun kita katakan pemerintahan zalim ini berterusan, barulah rakyat bangkit. Kalau di Tunisia selepas 23 tahun barulah rakyat bangkit. Kalau di banyak antara contoh yang Ustaz sebutkan tadi. Jadi persoalan yang saya ingin ajukan, kenapa tempoh yang agak lama? Kalau 20 tahun 30 tahun ni tempoh lama lah kita katakan. Daripada kecil dah kerja, dah beranak pinak. Jadi bagaimana, kenapa tempoh yang lama tidak ambil oleh rakyat untuk bangkit baru melawan? Macam mana tu? Okey. Kenapa tempoh yang lama? Saya beranggapan tempoh itu boleh jadi tidak penting. Tetapi sekarang ini tempoh itu sudah pun melebihi 30-40 tahun. Maka dengan ada tempoh tersebut, maka bolehlah kita fahami bahawa rupanya begini sekularisme. Rupanya begini sekularisme, keburukannya kepada masyarakat, keburukannya kepada sistem pemerintahan, keburukannya kepada ekonomi. Negara-negara yang kita sebut dalam revolusi ini bukan negara yang sebenarnya tak ada resources, bukan negara yang miskin.